Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fazli bin Ibrahim, sekarang berkhidmat sebagai pegawai penyelidik di Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan STRIKE di bawah Kementerian Pertahanan. Dan pada hari ini saya akan membentangkan hasil penyelidikan saya, iaitu kajian evolusi partikel jelaga di dalam silinder enjin diesel melalui kaedah bereksperimen dan simulasi berkomputer. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini dengan lebih lanjut, berikut adalah senarai kandungan yang akan disentuh sepanjang pembentangan ini. Okey, apakah itu jelaga? Jelaga merupakan salah satu bahan cemar yang terhasil daripada pembakaran tidak lengkap di dalam enjin pembakaran dalam, terutamanya enjin diesel. Walaupun terdapat beberapa lagi bahan cemar lain daripada pembakaran bahan api diesel seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, karbon dioksida dan juga sulfur oksida, tetapi kajian telah menunjukkan partikel jelaga merupakan komposisi utama yang menjadi punca kepada pencemaran alam sekitar. Suka untuk saya berikan gambaran bahawa saiz partikel jelaga adalah sangat kecil, iaitu kurang daripada 2.5 mikron, iaitu jauh lebih kecil daripada saiz habuk, debu kotoran dan juga diameter rambut manusia. Dan ini menjadikan partikel jelaga lebih berbahaya berbanding bahan cemar yang lain. Umum telah mengetahui bahawa betapa jelaga ini memberikan kesan yang sangat buruk kepada alam sekitar, kesihatan manusia dan juga prestasi enjin itu sendiri. Jika kita lihat dari aspek alam sekitar, jelaga telah menyumbang kepada berlakunya pencemaran udara, pemanasan global dan juga perubahan iklim. Manakala dari aspek kesihatan manusia pula, jelaga telah dikenal pasti sebagai satu ejen karsinogen, iaitu ejen yang menyumbang kepada pembentukan sel-sel kanser dalam badan manusia dan telah menyebabkan kerosakan otak, hati, jantung, paru-paru dan juga kematian ribuan manusia saban tahun. Selain daripada itu, jelaga telah menyebabkan kerosakan kepada komponen dalaman enjin dan sekaligus mengurangkan prestasi enjin itu sendiri. Jika dilihat dengan lebih dekat tentang kelakuan jelaga di dalam silinder enjin, apabila sesuatu jelaga itu mula terbentuk akibat daripada pembakaran tidak lengkap, maka partikel jelaga akan bergerak mengikut aliran udara di dalam kebuk pembakaran tersebut. Sebahagian partikel akan keluar ke udara ketika lejang exhaust dan sebahagian yang lain akan bergerak menghampiri ataupun melekat di dinding silinder akibat daripada fenomena yang dikenali sebagai termoforesis. Pergerakan turun naik omboh itu tadi telah menyebabkan partikel yang melekat di dinding silinder akan ditarik masuk ke ruangan takungan minyak enjin, dan ini telah menyebabkan berlakunya degradasi kepada minyak pelincir enjin tersebut, di samping kehausan serta kerosakan kepada komponen-komponen dalaman enjin yang lain. Minyak enjin yang telah tercemar tersebut perlu dibuat penukaran dengan lebih awal, dan secara tidak langsung ini akan menyumbang kepada pembaziran dan pencemaran alam sekitar jika tidak ditangani dengan betul. Jadi, salah satu langkah untuk mengawal masalah ini ialah dengan membendung pembentukan jelaga dari peringkat asasi, iaitu dengan mengetahui kelakuan jelaga di dalam silinder enjin seperti di mana ianya mula terbentuk, arah pergerakan, perubahan saiz dan sebagainya. Dan bertitik tolak daripada penyataan masalah tersebut, maka 4 objektif kajian telah dirangka, iaitu seperti berikut. Yang pertama, membangunkan teknik pensempelan jelaga melalui kaedah bereksperimen untuk mendapatkan taburan saiz dan jisim partikel jelaga. Yang kedua, mengenal pasti taburan saiz dan jisim partikel jelaga melalui kaedah simulasi berkomputer. Yang ketiga, menentukan taburan jelaga dan jisim spesies pembentukan jelaga. Dan yang keempat, membangunkan algoritma penjejakan partikel jelaga dengan rutin yang lebih tepat, iaitu dengan mengambil kira faktor termoforesis. Sebagai rujukan, banyak kajian-kajian lepas yang telah dilakukan untuk mengetahui sifat dan juga kelakuan jelaga di dalam silinder enjin. Dan daripada kajian-kajian tersebut, saya telah bahagikan kepada 3 kategori utama, iaitu pembentukan jelaga, pencirian ataupun morfologi jelaga dan juga penjejakan partikel jelaga. Kemudian daripada setiap kajian tersebut, saya pecahkan pula kepada 2 metodologi utama, iaitu kajian secara bereksperimen dan kajian secara simulasi berkomputer. Berikut dipaparkan cata alih kaedah kajian yang telah dirangka demi mencapai objektif yang telah ditetapkan.
Secara umumnya, kajian bereksperimen yang dilakukan ini adalah sebagai penentu sahan ataupun validasi kepada kajian secara simulasi berkomputer, dan hanya selepas pengesahan diperolehi, maka barulah langkah seterusnya, iaitu pasca pemprosesan dilaksanakan menggunakan perisian Insight, dan program pengaturcaraan penjejakan jelaga dijalankan dengan menggunakan perisian MATLAB. Kajian yang dilakukan ini adalah berdasarkan kepada spesifikasi model enjin diesel seperti mana yang dipaparkan. Melalui kaedah eksperimen, satu teknik pensimpulan jelaga secara manual telah berjaya dibangunkan untuk mengukur saiz dan jisim partikel jelaga. Rajah skematik pengujian secara eksperimen yang telah dijalankan adalah sebagaimana yang dipaparkan. Melalui kaedah simulasi pula, model kebuk pembakaran telah berjaya dihasilkan dan tetapan kes kajian seperti sifat bahan api, sela masa dan juga model-model fizikal yang lain telah berjaya dimasukkan. Selain daripada itu, ujian sensitiviti turut dilakukan untuk mendapatkan saiz grid yang optimum untuk diaplikasikan ke dalam kajian ini. Manakala untuk melaksanakan program pengaturcaraan penjejakan jelaga pula, data-data yang diperolehi daripada perisian simulasi perlu diekstrak dan ditukar kepada format data yang bersesuaian terlebih dahulu, dan tata cara penukaran data secara optimum telah pun berjaya dihasilkan melalui kajian ini. Kemudian, penjejakan menggunakan algoritma thermoforesis telah berjaya dihasilkan ke atas beberapa titik yang telah dipilih daripada beberapa zon yang berlainan. Secara ringkasnya, berikut adalah keputusan yang berjaya diperolehi daripada kajian ini, iaitu profil tekanan dalam silinder enjin telah berjaya divalidasi melalui kaedah simulasi dan eksperimen. Jumlah jisim jelaga juga berjaya disahkan melalui kaedah simulasi dan juga eksperimen. Taburan saiz jelaga menunjukkan corak diwiragam, iaitu dalam julat saiz kecil dan juga sederhana, dan taburan ketumpatan partikel jelaga juga berjaya ditunjukkan melalui kaedah pasca pemprosesan. Dan berikut pula adalah keputusan yang lebih utama daripada kajian ini, iaitu penjejakan partikel jelaga dengan mengambil kira faktor thermoforesis. Melalui algoritma penjejakan jelaga yang telah dibangunkan, maka trajektori pergerakan dan evolusi saiz setiap jelaga yang dijejak dapat dihasilkan seperti mana yang dipaparkan. Daripada pengiraan magnitud jarak setiap partikel, ternyata kedudukan akhir partikel yang dijejak dengan mengambil kira faktor thermoforesis adalah lebih hampir kepada dinding silinder berbanding tanpa faktor thermoforesis. Dan penemuan ini sebenarnya memberikan maklumat yang sangat penting, khususnya kepada penyelidik yang mengkaji faktor kedudukan dan juga saiz jelaga terhadap kesan kehausan dinding silinder. Jadi daripada keseluruhan penyelidikan ini, dapatlah disimpulkan bahawa yang pertama, teknik pengukuran saiz partikel jelaga telah berjaya dibangunkan. Yang kedua, taburan saiz partikel jelaga adalah dalam julat 11 ke 30 nanometer. Yang ketiga, taburan saiz, jisim dan juga ketumpatan bilangan partikel jelaga berjaya dipaparkan secara pasca pemprosesan. Dan yang keempat, algoritma pengaturcaraan penjejakan partikel jelaga yang lebih tepat telah berjaya dihasilkan. Secara umumnya, kajian yang dijalankan ini telah memberikan sumbangan yang sangat bermakna kepada bidang penyelidikan berkaitan partikel jelaga daripada enjin diesel, iaitu yang pertama, teknik pensimpulan partikel jelaga secara thermoforesis di saluran exhaust telah berjaya dibangunkan. Yang kedua, jumlah tekanan dalam silinder, taburan saiz dan juga jumlah jisim jelaga telah berjaya ditentusahkan melalui kaedah simulasi dan juga eksperimen. Ketiga, tata cara mengekstrak dan menukar data-data daripada simulasi telah berjaya dioptimumkan. Dan yang keempat, iaitu merupakan sumbangan yang paling utama daripada kajian ini, ialah algoritma penjejakan partikel jelaga dengan mengambil kira faktor thermoforesis telah berjaya dihasilkan dan diaplikasikan. Selain daripada sumbangan dalam bidang penyelidikan, kajian ini juga berpotensi untuk memberikan implikasi kepada dasar-dasar kerajaan sedia ada, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan alam sekitar, seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling yang berperanan dalam menetapkan peraturan kualiti alam sekeliling daripada aspek udara bersih, dan juga dasar pengangkutan negara yang mana bermatlamat untuk melindungi alam sekitar melalui pengurangan pelepasan karbon daripada kenderaan. Dan tentunya kajian sebegini memberikan input yang sangat signifikan kepada kajian semula penetapan kandungan ataupun ketumpatan komposisi bahan cemar yang dihasilkan oleh enjin diesel pada masa akan datang.
Sebagai penambahbaikan kepada penyelidikan pada masa akan datang, suka untuk saya kemukakan beberapa cadangan seperti berikut, iaitu melaksanakan kajian pada kitaran enjin yang lebih lengkap dan juga menyeluruh, menjalankan kajian yang lebih mendalam terhadap jelaga yang berada berdekatan ataupun sekitar dinding silinder, dan juga melaksanakan program penjejakan dengan rutin pengiraan yang lebih terperinci. Berikut adalah senarai penerbitan yang telah dihasilkan serta senarai persidangan yang telah dihadiri sepanjang kajian ini dilaksanakan. Diharapkan penerbitan-penerbitan ini dapat dijadikan sumber rujukan bukan sahaja untuk kajian lanjut pada masa akan datang, malah kepada agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam menentukan ataupun menambah baik dasar-dasar kerajaan sedia ada. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Diharapkan penyelidikan ini memberikan manfaat yang sebaiknya, khususnya dalam memastikan kelestarian alam sekitar kekal terpelihara. Jadi saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.